Tidak ada gaji minimum, Muhammad. Ya, saya tahu. Sebab tu saya dah sebutkan tadi. Pemandu taksi tidak bawah bidang kita. Sebab tu konsultasi mesti diadakan. Tapi SOKSO di bawah Menterian. Ya, saya faham. SOKSO bawah kita. Tapi bagi pekerja-pekerja yang ada majikan dan mencarum dengan SOKSO, memang bawah tanggungjawab kita. Kita belanjakan 2.5 bilion hari ini SOKSO untuk membiayai, menanggung pekerja-pekerja yang ditindas, yang berlaku kemalangan dan sebagainya. Sebab itulah Tan Sri yang betul. Konsultasi yang perlu kita lakukan ialah melibatkan pekerja, melibatkan majikan dan sebagainya. Umpamanya kita nak laksanakan gaji 5, bukan mudah. Bagi saya, kalau tanya saya, bukan setakat 1,000, 1,200. Bahkan kalau kita boleh bayar 5,000, why not? Tetapi apakah majikan mampu untuk membiayai gaji minimum ini? Sebab itulah konsultasi mesti dilakukan antara pekerja, majikan dan sebagainya. Sebab itu kita ada majlis perundingan gaji negara dan sebagainya. Tan Sri yang betul untuk makluman juga, kajian lanjutan perlu dibuat bagi memastikan skim ini dapat dilaksanakan dan berkesan. Lebih-lebih lagi dari segi kemampuan dana. Ini kerana bagi pemandu taksi yang bekerja sendiri, caruman akan dibuat oleh pekerja atau pemandu taksi itu sendiri sahaja tanpa caruman majikan. Sebab mereka tidak majikan. Apakah Yang Mamat ingin menyeksa pemandu taksi untuk mereka mencarum, menjadikan dana, walaupun kerjaan bertanggungjawab? Ini sebab itu kita perlukan konsultasi. Kita mesti ada win-win situation untuk Tapi Yang Menteri, konsultasi telah dijalankan pada 2013. Sekarang Yang Berhormat, Menteri dulu Yang Berhormat. Bukan berdialog. Kalau saya benarkan seperti begitu, ada Yang Berhormat yang lain juga buat. Sila. Tan Sri yang betul. Sebab itulah saya minta bagi Yang Mamat belah sana, please tolong rasional. Bukan kita nak buat roti canai, Umat. Kita nak memberikan tanggungjawab membela pekerja-pekerja kita. Dan pembelaan ini mesti kita melibatkan pekerja, majikan dan sebagainya. Ini perlu kita faham. Batulah dalam konsultasi yang kita buat ni, dalam apa juga program gaji minimum, insurans pekerjaan dan sebagainya, kita mesti ada perundingan, ada persetujuan. Itu pun bukan semua yang bersetuju, tetapi atas majoriti yang kita putuskan, maka kebaikan diberikan kepada pekerja kita. Terima kasih, Pak. Mari Sulong. Terima kasih. Mungkin suara daripada kaum Hawa akan mendudukkan keadaan. Sila Pak Sulong. Soalan saya ringkas saja, soalan tambahan saya. Jadi selain daripada perancangan daripada apa yang Berhormat Malam Menteri nyatakan tadi, soalan tambahan saya adalah dalam usaha untuk menjaga kebajikan pemandu taksi di Malaysia ni, jadinya bolehkah Yang Berhormat menyatakan bagaimanakah kementerian dapat membantu mereka terutama di kawasan bandar dengan adanya saingan seperti taksi Uber dan juga GrabCar dalam menyediakan perkhidmatan yang lebih berkualiti. Terima kasih. Terima kasih betul. Sebab tu saya malah nak ambil tanggungjawab di luar bidang kita tersebut. Tetapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan dari mana majikan ada, sebagai contoh, kalau pekerja-pekerja mandu taksi ni, mereka bekerja dengan syarikat taksi yang ada syarikat dia, maka yang ini boleh kita lihat. Tapi yang bekerja bersendirian ni sudah tentulah kita nak minta spek berikan. Saya tengok apa yang diusahakan oleh fungsi spek ni, betul agak serius untuk mereka membela pemandu-pemandu taksi ini. Saya yakin, dan inilah kesungguhan yang ada pada kerajaan. Seperti mana yang banyak skim-skim bantuan, skim sosial yang lain, walaupun tidak direct kepada pemandu taksi, tapi faedah juga dapat kepada mereka, pada diri mereka, melalui BRIM, melalui bantuan buku juga dapat kepada anak-anak mereka. Cuma tidak khusus. Mungkin saya juga setuju dengan apa yang dianukan oleh Pak Sulong, bahawa kita perlu membela pemandu taksi kerana ramai mereka ini, 37,000 lebih. Tan Sri itu. Terima kasih banyak. Perhubungan awam, isu penting. Ada lagi yang minat dengan soal taksi? Tiada, masih. Minat, sila. Terima kasih Tan Sri. Datuk Menteri, pemandu taksi ini adalah golongan ataupun kumpulan yang sangat-sangat terdedah kepada road accidents, kemalangan di jalan raya. Dan mereka ni adalah golongan juga yang apabila lama bekerja terdedah kepada occupational hazard dengan izin.
stres dan sebagainya. Maklum ada teksi. Kadang-kadang pemandu teksi juga kena rompak. Jadi saya ingin bertanya, apakah plan kerajaan dalam meluaskan skop ataupun skim perlindungan untuk pemandu-pemandu teksi ataupun pekerja sendiri ini? Terima kasih. Ringkas. Saya terasa betul, walaupun kita ada apa ni mencadangkan skim insurans pekerjaan ini, tapi skim insurans pekerjaan ini juga tidak terlibat kepada pemandu teksi kerana mereka bekerja sendirian. Saya setuju Tan Sri yang betul, kalau boleh kita melihat kembali seperti mana yang dicadangkan oleh Mak, supaya kita melihat di manakah ruang yang boleh kita berikan, kita boleh sediakan pada pemandu teksi. Kerana kita mesti maklum mereka mempunyai anak di belakang yang tidak kurang ramainya. Kalau 37,000 pemandu teksi, kita kali dengan 5, maknanya berapa ratus ribu rakyat kita yang perlu kita bela kalau berlaku kemalangan dan sebagainya. Sebab tu mungkin hari ini saya akan bawa kepada kementerian kita untuk kita bincang. Terima kasih Tan Sri Yang Betul. Masih ada yang berhormat soalan nombor 3 tidak dapat dijawab secara lisan. Saya dipahamkan oleh yang berhormat Tan Sri Datuk Sri William Mawan, Saratok, flight delay daripada Kuching. Soalan 4 yang berhormat Datuk Dr. Cik Rosli bin Cik Mat, Ululangan. Assalamualaikum Tan Sri Yang Betul. Soalan saya nombor 4. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih Yang Berhormat Langat. Tan Sri Ketua, salah satu daripada tanggungjawab Kementerian Sumbassi dalam alam sekitar melalui Jabatan Perkhidmatan Perhutanan dan Jabatan Perhutanan dan FRIM ialah memelihara dan memelihara ekologi dalam ekosistem biodiversity. Dan Jabatan Perkhidmatan telah dan sedang menjalankan usaha-usaha terkini dalam mengawal hidupan liar yang terancam ataupun diancam, kepupusan ekoran penerukaan tanah yang berluasa untuk pembangunan. Dalam langkah tersebut, pertamanya adalah melaksanakan pelan menyelamat hidupan liar. Kedua, mewujudkan rangkaian koridor ekologi. Ketiga, menjalankan survei populasi hidupan liar. Keempat, menangkap dan memindahkan hidupan liar ke habitat asal. Usaha menangkap dan memindah hidupan liar yang terperangkap akan terus dijalankan. Seterusnya kelima, merawat dan memulih hidupan liar di pusat menyelamat hidupan liar Jabatan Perkhidmatan. Seterusnya, keenam, melaksanakan program pembiakan dalam kurungan. Ketujuh, menjalankan aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan. Dan selain daripada itu, Jabatan Perkhidmatan juga menjalankan pemantauan dan rondaan penguatkuasaan di kawasan perlindungan seperti Taman Negara bersama ATM, Angkatan Tentera Malaysia, melalui program 1M Beyond bagi membenteras pencerobohan dan pemburuan haram. Sekian, terima kasih. Sila, ulangan. Terima kasih Tan Sri Yang Betul. Terima kasih Yang Menteri. Terima kasih kerana memberi jawapan yang umum dari usaha-usaha kementerian untuk memastikan bahawa hidupan liar ini terus kita konservasi, kita pelihara. Tetapi habitat hidupan liar ini berbeza antara satu sama lain. Umpamanya orangutan, gajah, harimau Melaya, dan binatang lain umpamanya yang kecil, napuh, pelanduk, badak, buaya, burung kuang dan merak, seladang dan sebagainya mempunyai habitat-habitat yang berbeza. Jadi apakah usaha-usaha yang dibuat oleh perkhidmatan selain daripada konsep pembiakan dan sebagainya? Tentu ada kaedah-kaedah lain bagi memastikan bahawa hidupan liar ini terus kita pelihara di dalam dengan bilangan-bilangan yang agak munasabah. Dan dari segi binatang-binatang yang liar, umpamanya gajah dan harimau, walaupun kita
adakan program konservasi, tetapi mungkin ada pihak lain juga yang menganggap ia adalah musuh kepada manusia. Jadi bagaimanakah kementerian menyeimbangkan perkara ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Muhammad Ulangat. Terima kasih Tan Sri Ketua. Yang Muhammad Ulangat dia minat tentang konservasi. Sebenarnya Tan Sri Ketua, selain daripada perkara-perkara yang saya sebut secara umum tadi, ada beberapa perkara yang dalam bentuk operasi yang dijalankan. Pertama, tadi saya sebut iaitu kita sentiasa, kementerian sentiasa memastikan atau memenuhi tanggungjawab memelihara dan memelihara ekologi. Kerana di situlah biodiversity boleh dipertahankan. Haiwan atau contoh-contoh haiwan tadi yang disebut tadi saling lengkap-melengkapi atau saling bergantungan, saling memerlukan dalam ekologi tersebut. Maknanya salah satu ada peranan masing-masing. Sama ada yang kecil atau yang besar. Bukan saja dalam lingkungan fauna, malah juga dalam lingkungan flora, ada kaitan antara satu sama lain. Sebab itulah salah satu daripada program yang dilaksanakan oleh kerajaan yang paling besar di peringkat negara, pertamanya CFS, iaitu Central Forest Spine di Semenanjung. Dan kalau di Sabah dan Sarawak, bersekali dengan Brunei dan juga Indonesia, ialah Had of Borneo. Kedua-dua ini penting kerana terutama di Semenanjung berlaku fragmentasi hutan yang saya sebut sebagai hutan-hutan yang berpecah antara satu sama lain dan menjejaskan ekologi tersebut. Maka salah satu daripada projek besar yang kerajaan buat ialah projek Central Forest Spine yang bertujuan untuk membentuk satu rantaian atau rangkaian hutan pelindungan yang bersambung melalui pembentukan koridor ekologi bagi kepentingan pemeliharaan kepelbagaian biologi, hidupan liar dan alam sekitar. Itu satu. Keduanya Tan Sri Ketua, ialah kerajaan menggalakkan supaya satu pendekatan inventory dilaksanakan. Ada beberapa inventory yang dilaksanakan sama ada di peringkat jabatan ataupun di peringkat NGO. Ada beberapa NGO yang terlibat. Maknanya ada pendekatan dan galakan yang dibuat, mana kerajaan menyediakan peruntukan yang wajar kepada NGO yang terlibat untuk melakukan aktiviti inventory. Ini di antara. Dan kalau saya baca Tan Sri, di antara populasi yang masih lagi kekal, salah satunya contohnya lah gajah. Di seluruh Semenanjung Malaysia masih ada lagi lebih kurang 1,200 hingga 1,600 bilangan. Badak Sumatera kosong, tidak ada, dah pupus. Seladang tadi disebut ada antara 270 hingga 330. Kemudian harimau belang ada di antara 400 hingga 600 ekor. Begitu juga yang lain-lain. Kalau sebut panjang kita boleh dapat di luar. Itu di antaranya lah yang boleh saya sebut di sini. Maknanya kita sangat serius kerana ini melibatkan satu keseimbangan dalam ekologi seperti yang saya sebutkan tadi. Sekian, terima kasih. Rombin. Tan Sri yang betul, mengikut kata Menteri tadi, badak Sumatera atau Sumatran Rhino telah pupus. Ada kajian menunjukkan bahawa 10-20 tahun lalu masih ada Sumatran Rhino di Taman Negeri Rompin Endau dan Johor dan Pahang. Bolehkah pihak kementerian membuat kajian yang terperinci dan kajian yang menggunakan kajian teknik yang terkini untuk mengesahkan sama ada Sumatran Rhino di Endau Rompin ini masih hidup ataupun telah pupus? Dan yang kedua, adakah usaha-usaha untuk membiakkan balik Sumatran Rhino? Dan saya terbaca daripada jurnal
yang terbaru, Zoo di Sendaigo, Amerika telah berjaya membiakkan Sumatera rhino. Terima kasih. Terima kasih Rompin, terima kasih Tan Sri. Kalau mengikut rekod yang kita ada, di Semenanjung telah pun pupus, tidak ada. Tidak ada. Walau bagaimanapun saranan daripada yang Muhammad Rompin tadi, mungkin saya sebut tadi beberapa program untuk pemeliharaan kita laksanakan. Salah satunya program adalah kita pasang kamera, boleh dikatakan hampir semua hutan simpan dalam Malaysia untuk mengenal pasti kehidupan liar masih lagi wujud ni. Tapi setakat ni badak Sumatera memang tidak ada lah. Dan kita masih lagi membuat kajian, membuat survey melalui kamera terlindung ni sama ada lagi atau tidak badak tersebut. Maklumat yang saya terima, kalau di kawasan Borneo, khusus Sabah dan Sarawak, ada tinggal 2 ekor. Tetapi yang betina ni sedang sakit. Sakit, kalau boleh ketika sakit berkaitan dengan kanser, dan yang jantan pula telah pupuk, telah kalau uzur dalam bentuk hampir menopause jantan. Itu di antaranya, ini maklumat yang kami terima. Setakat ni. Kalau minat bolehlah ke sana untuk kita bawa tengok keadaan yang sebenar. Kalau beranilah masuk ke hutan. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Dr. Makin Marcos Mujigo Putatan. Terima kasih Tan Sri. Pantun, menjawab pantun kelabakan. Ahli Parlimen Kelabakan adalah seorang panglima. Soalan putatan nombor 5. Tan Sri betul. Buat 5, soalan nombor 5. Untuk makluman ahli yang berhormat, keselamatan negeri Sabah sentiasa menjadi keutamaan kerajaan. Bagi memastikan keselamatan di kawasan Zon Selamat Timur Sabah, Zon, beberapa inisiatif telah dan sedang dilaksanakan seperti berikut. Yang pertama, menguatkuasakan perintah berkurung di 7 daerah dalam kawasan Zon sejak pertengahan bulan Julai 2014. Membina kem pasukan gerak AM PGA di Beluran bagi mewujudkan satu lagi batalion PGA di Zon. Membina pengkalan maritim bagi agensi penguatkuasaan maritim Malaysia di Sempurna. Menambah bilangan kenderaan utiliti pelbagai guna bagi kenderaan pengoperasian agensi-agensi keselamatan seperti kenderaan 57 unit 4-wheel drive, 1 unit MPV dan 5 unit lori jenis 5 tan. Menambah peralatan operasi Eskom dan agensi-agensi pasukan keselamatan lain di Zon. Meningkatkan keupayaan termasuk 5 unit radar, Coastal Surveillance System radar dan 5 unit target hardening bagi tujuan pengawasan. Mempertingkatkan jumlah anggota keselamatan di kawasan perairan Zon. Mewujudkan pengkalan-pengkalan operasi hadapan di pulau atau Island Forward Operation Base IFOB, Sea Basin dan Mothership di lokasi-lokasi strategik bagi mempertingkatkan kehadiran pengawasan dan respon. Mempertingkatkan keupayaan perisikan, mempertingkatkan kawalan dan penguatkuasaan undang-undang di kawasan perairan daratan Zon. Pengukuhan rangkaian komunikasi seperti UHF, VHF dan HF. Selain itu, tambahan handle 92 unit bot laju yang akan siap dalam bulan Februari nanti. Pengukuhan koordinasi antara agensi, mewujudkan kawasan cegah rintang ataupun deterrence, meningkatkan bilangan sukarelawan beruniform seperti rela, JPAM, askar wataniah dan juga sukarelawan maritim.
Dalam bajet 2016, kerajaan turut membentukkan 500 RM523 juta bagi memperkemas aset dan teknologi ketenteraan serta membangunkan kem tentera darat Brigade Eskom di Felda Sabak Lahad Datu. Untuk makluman yang berhormat jua, Eskom telah mengadakan program kemasyarakatan bagi mengembalikan kepercayaan dan kehakiman rakyat. Program tersebut adalah kerjasama antara Eskom dan agensi-agensi kerajaan lain serta pemimpin-pemimpin masyarakat setempat bagi menerapkan nilai-nilai murni dalam menanam semangat patriotisme di kalangan rakyat. Ia juga bertujuan untuk membentuk jaringan kerjasama yang lebih erat antara kerajaan dan rakyat di samping menimbulkan kesedaran masyarakat untuk sama-sama memikul tanggungjawab menjaga keselamatan dan juga keamanan. Terima kasih. Ya. Tatan. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Yang Berhormat Menteri menjawab soalan saya. Walaupun soalan ini berulang kali kita tanya, tapi jawapannya masih sama. Soal Iskom. Terima kasihlah. Supaya rakyat sering bertanya soal keselamatan, soal jenayah rentas sempadan ini sering juga dikait diapi-apikan oleh pihak pembangkang yang datang ke Sabah supaya membenci dengan kerajaan. Ya. Jadi sabarlah, saya belum habis. Sabar. Ini jawapan ini memberi penjelasan kepada rakyat Sabah supaya soalan ini tidak lagi ditanya di parlimen ini, di Wadi Mulia ni. Ya. Yang Berhormat Menteri seolah-olah minta maaf, seolah-olah jenayah ini tumpu kepada kawasan Iskom saja. Tapi lupa pula Menteri melihat perkara persempadan antara Sabah, Indonesia dan Sarawak. Sama juga dengan perairan di Laut Cina Selatan, yang di mana terdapat, walaupun ada kes-kes terorisme dan pencerobohan IS Abu Sayyaf di negeri Sabah pada satu ketika, itu kita faham. Rakyat Sabah sudah faham. Soal penculikan kita sudah faham. Ini soal pencurian kereta yang dibawa masuk ke Indonesia di Long Bawang. Banyak kereta kepunyaan rakyat Malaysia dari Sabah dicuri, dijual di Long Bawang melalui lorong-lorong tikus. Ini saya minta Menteri menjawab supaya dapat memberi keyakinan kepada rakyat negeri Sabah. Satu lagi, penangkapan ikan laut. Ini satu jenayah oleh bot-bot nelayan negara asing. Ya, pemboman ikan, pembunuhan penyu-penyu. Ini satu jenayah rentas sempadan. Satu juga penyeludupan petrol diesel yang bersubsidi, barang-barang keperluan asas ya yang terdapat dijual di negara jiran kita. Penyeludupan dada misalnya, ini jawapan belum ada. Di kedai-kedai ruci di Long Bawang, barangan satu Malaysia pun ada dijual di sana. Kenapa ini berlaku? Ya, Menteri, ini kawasan penimbusan kepulauan di kawasan EEZ, negara kita telah ditimbus oleh negara asing, membuat satu pangkalan ketenteraan di kawasan negara kita. Jadi apa tindakan kerajaan? Rakyat mau tahu. Jadi saya, walaupun ada senara yang dibaca oleh, bukan baca, walaupun disediakan oleh pegawai, jawapannya sama. Ya, saya mau dengar yang lebih efektif soal surveillance, satellite surveillance. Ya, ini cadangan. Ini soalan cadangan lebih panjang daripada jawaban kepada Menteri supaya ini saya dilaksanakan. Ya, soal drone. Kita mau beli drone supaya surveillance. Ya, cukup. Itu cadangan tadi. Ya. Ahli yang berhormat, kalau speaker tidak tegur, don't take advantage. Soalan tambahan singkat. Ini
soalan itu adalah merupakan informasi terkeluar daripada soalan. Jadi soalan tambahan itu biar kurang daripada jawapan menteri. InsyaAllah tahun depan kita mempunyai soalan-soalan yang tidak bernotis kepada menteri. Singkat, tidak sampai seminit. Jawapan dari menteri 2 menit, tidak lebih daripada itu. Mulai praktis daripada sekarang. Sila menteri. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya sokong supaya seminit jawab 2 minit. Tapi ini 5 minit tanya, saya kena jawab 10 minit. Tan Sri Yang Di-Pertua, ada beberapa perkara yang Berhormat timbulkan. Ini saya kena panjang kepada kementerian yang berkaitan. Penyeludupan, sebenarnya yang Berhormat berhubung dengan penyeludupan, satu mesyuarat telah diadakan minggu lepas. Saya berada di kawasan Zone di pejabat ibu pejabat Eskom. Mesyuarat telah diadakan oleh KPDN KK, ketua siusahanya hadir sendiri, dan mereka telah membuat beberapa keputusan. Ini berhubung dengan Pulau Sibatik sebagai contoh, di mana ada 16 pengedar pengedar tunggas dan kita lihat tunggas yang diedarkan lebih banyak daripada penduduk yang ada di pulau itu. Akhirnya daripada 16 dipersetujukan menjadi 1. Ini di antara langkahnya. Dan keduanya berhubung dengan penyeludupan, dia ada kaitan dengan barter trade, Yang Hormat. Ini kerajaan negeri sedang memperincikannya. Sebab barter trade ni di zaman dahulu, barter trade ialah bawa barang ganti barang. Di zaman moden, bawa duit ambil barang. Jadi akhirnya barang subsidi kita keluar. Dan mereka datang bermalam di mana-mana pangkalan, termasuk di Lahad Datu. Selepas itu besok mereka beli barang dan mereka balik. Tapi masa mereka datang dan mereka balik itulah memerlukan penggeledahan untuk memastikan supaya tidak ada barang-barang yang haram dan terkawal dibawa keluar ataupun dibawa masuk. Kemudian yang lain itu ialah berhubung dengan penyeludupan barang. Berhubung dengan masalah Laut Cina Selatan dan juga kawasan Malaysia yang telah belum diduduki, yang telah ada kapal asing, Coast Guard ataupun frigate kapal asing. Jadi telah dijawab oleh Menteri Pertahanan semalam. Sebenarnya Yang Berhormat, bukan saja Yang Berhormat rasa bimbang tentang perkara tersebut, saya juga. Kenapa kapal asing berada di perairan kita dan dalam masa yang sama menghalau keluar nelayan kita yang pergi menangkap ikan di situ? Itu adalah kawasan kita. Dan bila kita tanya ini adalah kawasan siapa? Dia itu kawasan dia. Kalau nak menangkap ikan boleh, tapi kena membuat laporan di Hainan. Ini sebagai contoh. Kemudian berhubung dengan pembinaan struktur tertentu di Laut Cina Selatan, ini juga telah dijawab oleh Menteri Pertahanan, dan dia juga melibatkan kuasa-kuasa besar yang hampir mencetuskan pergaduhan semasa ketegangan yang berlaku baru-baru ini. Ini semua ialah apa yang berlaku di sana. Tetapi kami tugas Eskom, Yang Hormat, ialah nak pastikan supaya kawasan Zone itu kita cuba sedaya upaya untuk memastikan supaya keselamatan diambil tindakan yang sewajarnya. Yang Berhormat sudah maklum bahawa bila Eskom ditubuhkan, yang pertama ialah kita nak lawan pencerobohan. Kalau sudah berlaku pencerobohan, kita sudah bersiap siaga. Jadi pencerobohan tidak ada lagi pencerobohan. Tiba-tiba dia mari kegiatan jenayah baru, jenayah rentas padan seperti yang telah disebutkan oleh semua pihak. Dan semua yang saya sebutkan tadi setengahnya melibatkan aset, dan aset ini terpaksa mengambil masa untuk disiapkan. Tetapi melalui cara pembelian baru yang dibuat, di mana kita boleh ruling terus dengan pembekal, semua sekali aset kita akan tiba pada bulan Februari nanti, termasuk 92 but laju dan sebagainya. Saya telah melawat Eskom baru-baru ni. Pihak Eskom sendiri telah mengadakan 3 inisiatif. Soalan tambahan kepada tambahan. Yang soalan lintas sempadan pergi mencuri kereta di negeri Sabah, 556 kereta dicuri. Hanya 9 saja yang dikesan. Ya. Apa tindakan kerajaan terhadap soal ini?
Ya. Ya, Yang Berhormat, itu soalan yang cukup bagus dan saya akan jawabnya secara bertulis. Sebab dia melibatkan bukan tugas saya, Yang Berhormat, di tugas Kementerian Keuangan, Custom dan juga Kementerian Dalam Negeri, Immigration dan sebagainya. Tetapi demi menjaga keharmonian dan juga kasihnya saya pada Yang Berhormat, saya jawab juga. Bahawa saya akan jawab secara bertulis, maka saya akan ambil tanggungjawab untuk mendapatkan maklumat, untuk bagi pada Yang Berhormat, kerana dia melibatkan jumlah yang khusus. Sudah pasti ini adalah merupakan sesuatu yang harus dibimbangkan oleh kerana banyak kenderaan yang telah dibawa lari ke sana. Jadi oleh kerana Yang Berhormat dah berpuas hati dengan Eskom, saya tak jawab lagi Eskom. Hak yang kaitan saya akan jawab secara bertulis. Saya rasa Yang Berhormat Putatan akan gembira pada hari ini. Terima kasih. Sila Kota Baru. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri, dan saya juga terima kasih kepada Putatan yang mengemukakan soalan ini. Tan Sri, walaupun saya bukan daripada Sabah, tapi saya ada kemukakan soalan bertulis mengenai Eskom ini, iaitu soalan sama ada kerajaan bercadang untuk membina sebuah pengkalan TLDM di kawasan Eskom. Itu soalan saya dan telah dijawab secara bertulis, yang mana kerajaan memberi jawapan bahawa kerajaan tidak bercadang untuk membuat satu pengkalan TLDM ini. Sebaliknya yang kerajaan buat adalah beberapa pengkalan hadapan saja, sebagai contohnya di Sandakan, di Sempurna dan juga di Teluk Lahad Datu, meletakkan beberapa kapal TLDM di situ. Jadi saya nak tanya Yang Berhormat Menteri Eskom, adakah daripada pemerhatian Yang Berhormat dalam kawasan Eskom ini yang melibatkan bukan saja keselamatan kepada negeri Sabah, tapi keselamatan seluruh negara, adakah Yang Berhormat Menteri tidak nampak perlunya satu pengkalan TLDM di Sabah ini yang meletakkan aset-aset kelengkapan yang cukup, memandangkan kepada ancaman yang begini besar terhadap negara kita ini? Adakah Yang Berhormat bercadang untuk mencadangkan kepada Kabinet untuk membina pengkalan ini, walaupun tidak dalam bidang kuasa Yang Berhormat? Terima kasih. Ya, Yang Berhormat, kita sudah ada pengkalan TLDM di sana. Kita ada di Sepanggar, Kota Kinabalu, dan kita ada pengkalan kecil TLDM di kawasan Zon. Sudah ada Yang Berhormat. Tapi sekarang ni kita nak perbanyakkan ni ialah IFOB, Island Forward Operation Base. Jadi sekarang ni kalau kita pakai mothership dan juga sea basing ni, kita boleh buat di sana. Tetapi dia akan ada masalah sedikit dari segi logistik dan juga dari segi ketahanan dia. Mungkin dia kena air laut tidak tahan lama. Tetapi yang kita inisiatif yang dicadangkan oleh Eskom ni yang terbaik, Tan Sri, pasal dia buat di pulau. Baru saya pergi Pulau Mabur dan mereka sudah menyiapkannya dan boleh beroperasi dalam masa 2-3 minggu lagi. Jadi ini ialah di mana daripada pulau itu sendiri dapat mengesan melalui radar dan juga kamera. Itu sebab kita bernama situ ialah dan kita ada tempat helikopter, helipad dan sebagainya. Target Hadlil ni kita tidak ada helipad, tetapi dia ada kamera, radar dan juga berkaitan. Ini inisiatif yang mereka buat, dan inisiatif baru ialah mereka mencipta booth utility yang menarik, di mana kita boleh membawa tentera kita dari tempat ke tempat dengan menggunakan kos yang rendah dan cepat. Sebab booth utility ni ialah ciptaan daripada Eskom sendiri. Jadi di samping apa yang dicadangkan oleh pihak keselamatan, pihak Eskom sendiri melaksanakan beberapa inisiatif yang mereka fikir sesuai untuk menghadapi musuh. Jadi Yang Berhormat, TLDM sekarang ni sebagai gantinya kita membanyakkan pengkalan maritim. Sebab penguasaan laut ini ialah di bawah maritim, dan TLDM ni ialah untuk menjaga maruah negara ataupun kedaulatan negara. Jadi pengkalan yang ada sekarang ni bagi saya, kalau nak tambah itu yang terbaik, tapi kalau kerajaan nak menggunakan yang ada sekarang itu mencukupi. Terima kasih. Soalan yang telah jawab cuba betul itu sudah baik Yang Berhormat, boleh dipakai. Yang Berhormat Datuk Fauzi bin Abdul Rahman, Indra Mahkota. Tuan Ketua, soalan saya nombor 6.
Terima kasih Yang Berhormat Indra Mahkota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tan Sri Yang Dipertua, kerajaan sentiasa memastikan perjanjian konsesi bagi projek-projek penswastaan ditandatangani berdasarkan kepada pendekatan menang-menang ataupun win-win dengan izin, dengan memberi penekanan kepada aspek-aspek penyampaian perkhidmatan dan penyediaan infrastruktur berkualiti tinggi serta penetapan terma dan syarat yang tidak akan menjejaskan kepentingan kerajaan. Kita juga mengambil kira pengalaman kita daripada perjanjian-perjanjian konsesi yang terdahulu dan menambah baik terma-terma untuk projek-projek yang baru. Sebagai contoh, kalau kita lihat perjanjian konsesi lebuh raya generasi pertama, di mana dulunya terdapat jaminan trafik minima ataupun minimum traffic guarantee dan juga jaminan kerajaan untuk pinjaman komersial, sekarang ini tiada lagi. Dan keduanya, kalau dulu sekarang ini kita adakan keuntungan hasil pembiayaan semula dan dia dikongsi dengan kerajaan. Dan yang ketiga, kita mengenakan exit clause dengan izin, iaitu penambatan konsesi lebih awal daripada tempoh asal konsesi sekiranya kadar pulangan dalaman ataupun internal rate of return kepada pelabur melebihi sasaran yang telah kita tetapkan. Jadi bagi memastikan matlamat asal penswastaan iaitu untuk menjimatkan kos dan menzahirkan perkhidmatan yang lebih efisien dicapai, kerajaan telah melaksanakan mekanisme bidaan secara kompetitif serta mengenakan Key Performance Indicators ataupun KPI dengan izin disediakan bagi memastikan kerajaan memperolehi nilai kepada wang ataupun value for money dengan izin melalui projek-projek penswastaan yang kita laksanakan. Terima kasih. Dalam Mahkota. Terima kasih Tuan-Tuan. Dari segi pemahaman saya, artinya kerajaan memang mengkaji dari masa ke semasa di atas segala perjanjian yang kita buat terdahulu. Tapi kadang-kadang saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, kadang-kadang keputusan-keputusan yang dibuat, contoh sebagai matlamat awal adalah untuk menjimatkan kos kerajaan dan menzahirkan quality service, perkhidmatan yang lebih baik. Tetapi kalau kita tengoklah, baru-baru ni saya dapat maklumat bahawasanya satu tol contoh, dulu kereta yang lalui tol itu mungkin dalam lingkungan ini hypothetical ya, 100,000 satu minggu. Kos saya kita membayar 60 sen. Tetapi over time dengan izin, kenderaan yang lalu lebih banyak, 500,000 satu minggu. Tapi kerajaan mengizinkan dia naik kepada RM1.60. Sekarang ni dah mungkin 1 juta seminggu lalu di tol itu, tetapi kerajaan mengizinkan dia naik lagi sampai RM2. Jadi persepsi pada orang ramai bahawasanya something is wrong somewhere dengan izin. Sebab kalau dari segi teori ekonomi, lagi banyak kereta, patutnya lagi turun nilaian tol itu. Itu satu. Yang kedua, kalaulah Yang Berhormat kata memang kerajaan duk kaji. Saya tak tahulah, macam contohlah dari segi personal experience, Tuan Ketua, satu penswastaan umpamanya pembaikan kereta dalam kerajaan, Spanco. Saya from personal experience, saya tahu bahawasanya Spanco dizahirkan untuk menjimatkan kos kerajaan. Tetapi akhirnya didapati dengan penswastaan kos meningkat. Jadi kalau adalah pengkajian, saya percaya bahawasanya ianya tidak berlaku. Dan akhirnya saya nak nyatakan bahawa adakah kerajaan bersedia untuk mengkaji secara menyeluruh overall study untuk melihat pada cost effectiveness dia terhadap segala penswastaan kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tan Sri Yang Dipertua, tentang isu yang dibangkitkan, yang pertama sekali tentang isu trafik yang meningkat daripada masa ke semasa. Sebenarnya semua terma-terma perjanjian konsesi telah pun ditetapkan sebelum syarikat tersebut bersetuju untuk membina lebuh raya tersebut. Dan antara terma-terma yang telah dipersetujui adalah kadar tol yang dikenakan,
dari masa ke semasa mengikut jadualnya berdasarkan kepada unjuran trafik yang telah diadakan. Dan memang kita mengenakan ataupun membolehkan dalam perjalanan negosiasi itu mereka menaikkan kadar tersebut sebab kita nak pada peringkat awal kadar yang ditetapkan adalah lebih munasabah dan dari masa ke semasa dapat dinaikkan. Begitu juga dengan unjuran trafik mereka membuat andaian trafik yang bakal dijanakan dan ini merupakan asas untuk mereka mendapatkan pinjaman daripada pihak bank ataupun untuk mengeluarkan untuk menerbitkan bond-bond untuk membiayai pembinaan lebuh raya tersebut. Jadi biasanya kalau dulu memang kita tidak ada capping ataupun dari segi pulangannya kita tak ada beri ketetapan, tapi sekarang ini sekiranya trafik itu melebihi unjuran yang telah disediakan pada awalnya dan ia mencapai pulangan yang melebihi daripada kadar pulangan yang kita tetapkan. Seperti itu kalau kita kata IR ini tidak boleh melebihi 11% sebagai contohnya. Jadi kalau lebih 11%, dengan itu kita biasanya kita akan mengurangkan tempoh konsesi tersebut. Ini merupakan antara feature ataupun ciri-ciri yang terbaru dalam perjanjian konsesi generasi yang baru. Tapi kalau yang dulu Tan Sri Ketua, memang kita dah bersetuju dengan apa yang telah ditetapkan dan kita tidak boleh menukar tanpa persetujuan mereka. Tapi dari masa ke semasa kita juga berunding dengan mereka ini untuk mereka tidak menaikkan pada kadar yang telah ditetapkan dan kita memberikan mereka pulangan secara berlainan. Sebagai contoh, kadang-kadang kita panjangkan lagi tempoh konsesi tersebut dan sebagainya. Tentang isu Spenco, pada asasnya adalah ini untuk membolehkan kerajaan tidak perlu membeli kereta dan menjimatkan kos kapital, tetapi membayar sewaan secara bulanan ataupun tahunan kepada syarikat pembekal, dan mereka ini juga diberi tanggungjawab untuk menyelenggara kereta-kereta yang dibekalkan kepada kerajaan. Ini adalah modal pembiayaan kita berdasarkan perjanjian konsesi yang telah diadakan. Tentang cost effectiveness yang disebutkan dengan izin oleh Yang Berhormat Indra Mahkota, memang kita memantau dari masa ke semasa. Cuma kita tidak boleh meminda perjanjian yang telah kita tandatangani tanpa persetujuan pihak syarikat konsesi. Kita hanya boleh meminda dengan persetujuan mereka. Tapi kita mengambil kira pengalaman kita daripada perjanjian terdahulu untuk projek-projek baru yang akan datang. Terima kasih. Tentu boleh saya jumpa Yang Berhormat Menteri lepas ini nanti. Terima kasih. Ada dari sebelah kanan, kalau tak ada saya bagi sama Lumut. Sila Lumut. Terima kasih Tuan Sri Yang Ketua. Saya sekadar ingin mendapatkan pencerahan Yang Berhormat Menteri. Adakah senarai-senarai projek di bawah PFI, Private Financial Initiative, dianggap sebagai senarai projek-projek privatisasi kerajaan? Dan saya ingin tahu mengapakah kos tanggungan projek-projek PFI ini tidak ditunjukkan di dalam bajet setiap tahun. Terima kasih. Terima kasih. Tadi Ketua, projek penswastaan ataupun public-private partnership, kerjasama awam swasta ini merangkumi pelbagai kaedah. Ada yang kita panggil build, operate, transfer, di mana kita membenarkan syarikat tersebut membina fasiliti dan kemudian mengenakan charge kepada pengguna ataupun berdasarkan kepada user pay konsep dengan izin. Ada juga yang kita sebutkan private finance initiative dengan izin ataupun inisiatif pembiayaan sektor swasta. Ini di mana daripada kerajaan membeli ataupun incur dengan izin
capital cost tersebut, kerajaan akan membenarkan syarikat membina dan kerajaan akan membayar sewaan ataupun bayaran secara ansuran sama ada bulanan ataupun tahunan. Ini yang kita sebutkan sebagai Private Finance Initiative PFI. Kita ada juga projek-projek yang kita laksanakan secara land swap dengan izin ataupun pertukaran tanah. So ini merupakan pelbagai kaedah-kaedah projek penswastaan yang dilaksanakan. Berkenaan dengan projek PFI yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi, PFI ini biasanya kita negotiate, kita berunding dengan mereka dan kita tetapkan berapa kos pembinaannya dan kita tetapkan berapa pulangannya dan ini akan menentukan bayaran secara bulanan ataupun secara tahunan dan dibayar oleh kerajaan. Dan PFI ini dari segi dalam bajet itu mereka ia tidak termasuk dalam development expenditure, tetapi apabila bayaran ini dilaksanakan secara bulanan ataupun tahunan kemudian, dia dimasukkan di bawah perbelanjaan operating expenditure dengan izin. Yang berhormat Datuk Zahidi bin Zainul Abidin, Padang Besar. Yang berhormat Datuk Speaker, sebelum tu saya bagi pihak Parlimen ini mengucapkan selamat datang kepada pemimpin-pemimpin dan ahli-ahli OTP dari Parlimen Sungai Besar dan Parlimen Sabak Genam. Tuan Speaker, semalam Parlimen mengadakan undi, BN menang, undi Pakatan jatuh. Soalan saya nombor 7. Terima kasih Tuan Yang Terketua, terima kasih Yang Berhormat. Peranan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional atau JEPNIN adalah selaku peneraju program-program yang bertujuan untuk mengeratkan perpaduan dan integrasi nasional. Pelaksanaan program-program kerajaan melalui JEPNIN telah terbukti berkesan dan telah mengeratkan lagi perpaduan sejajat, khususnya di peringkat akar umbi. Sehingga hari ini, merujuk kepada indeks ketegangan masyarakat yang menunjukkan indeksnya 8,1%, sehingga Oktober 2015 membuktikan keharmonian dan perpaduan kaum di kalangan masyarakat adalah memuaskan. Di samping itu, kerajaan sentiasa mengambil pendekatan-pendekatan baru dalam memperkasakan program yang sedia ada dan juga memperkenalkan lagi aktiviti-aktiviti yang baru. Dan antara program yang menunjukkan impak positif ialah pertama, penubuhan daripada 16 kepada 42 pasukan Squad Unity sebagai pasukan bantuan mula atau Social First Aid semasa kesemasan, membantu agensi lain tempatan dalam pengurusan krisis di peringkat community. Kedua, perluasan peranan 48 pasukan skuad elit jiran wanita. Kami tak lupa juga jiran wanita. Atau sejiwa. Sejiwa bertujuan untuk menganjurkan dan melaksanakan aktiviti-aktiviti khidmat amal kebajikan, khidmat sosial, khidmat pendidikan sepanjang hayat yang menjadi keperluan utama dalam komuniti selaras dengan konsep prihatin dan sakna masyarakat. Ketiga, program Sayangi Community telah dilaksanakan di 22 kawasan rukun tetangga yang melibatkan 52 sisi dialog community. Di samping itu, sehingga Oktober 2015, seramai 1.028 orang mediator community untuk menguruskan konflik dalam kalangan community. Kemudian
Keempat, penyertaan dan penjanaan pendapatan masyarakat di kawasan komuniti melalui ekonomi rukun tetangga seperti pemasaran produk IKS seperti keripik, kuih siput, kuih rojak, maruku, bahulu, coklat, dan lain-lain lagi. Kelima, kerajaan juga telah memberi pengiktirafan kepada satu projek yang dilakukan oleh rukun tetangga, yaitu projek inovasi rukun tetangga. Seperti projek walkie-talkie do phone yang mendapat tempat pertama bagi kategori projek harapan anugerah inovasi Jabatan Perdana Menteri. 6. Penubuhan 30 pasukan inovatif jiran wanita. Jiran pemuda juga dilibatkan dalam usaha kita memantapkan lagi perpaduan masyarakat di negara ini. Jiran muda untuk meningkatkan peranan golongan belia dalam menjana dan menghasilkan idea-idea baru yang kreatif dan inovatif. Ketujuh, rukun tetangga memberikan kerjasama yang baik bagi pelaksanaan program COSPEN untuk memberikan suntikan baru kepada masyarakat awam agar bergerak cergas dan mengambil bahagian dalam setiap program dan aktiviti yang dianjurkan. Rukun tetangga menjadi pelaksana dalam pengendalian program ini di peringkat komuniti. Dan yang dipertua, keberkesanan program ini menggambarkan bahwa kerajaan amat prihatin dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam kalangan komuniti. Walau bagaimanapun, berdasarkan pencapaian indeks The Country Well-Being Rankings overall and by Element 2014 dengan izin, Malaysia berada di tahap nombor 41 berbanding 145 buah negara lain di dunia dari segi tujuan 5% dan sosial 35%, keuangan 34%, community dan sebagainya. Kerajaan akan terus memantapkan peranan Jepmin melalui transformasi program sedia ada dan merancang antara program terbaru adalah seperti berikut. Blueprint NUCC telah pun siap dan telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada bulan Ogos tahun ini. Pada masa kini, ia berada dalam kajian semula untuk membuatkan satu plan tindakan yang konkret supaya pelaksanaan soal-soal yang dibuat oleh blueprint itu akan dilihat lebih berkesan lagi. Pada umumnya, ia menggariskan pelaksanaan secara integrasi dengan berbagai kementerian, jabatan dan agensi kerajaan, termasuk di peringkat negeri. Satu program yang baru lagi ialah cadangan meluaskan konsep pertanian bandar atau urban farming, kerjasama Kementerian Pertanian dan Industri Asas yang akan dilancarkan pada 19 November tahun ini melalui penandatanganan Memorandum of Understanding dengan Jabatan Pertanian Malaysia. Selaras dengan komitmen kerajaan melalui rancangan Malaysia ke-11 untuk mensejahterakan rakyat bagi kawasan-kawasan yang mempunyai ruang yang terhad, khususnya kawasan bandar, dalam melaksanakan projek pertanian secara kecil-kecilan. Projek pertanian bandar memberikan banyak manfaat isi rumah kepada yang terlibat. Tuan Yang Ketua, program-program ini dilihat mampu memberikan suntikan baru kepada semua melalui pelaksanaan rukun tetangga dan kepada masyarakat awam untuk bergiat cergas
dan mengambil bahagian dalam setiap program dan aktiviti yang dianjurkan. Pada masa yang sama, akan terjalin dan membentuk satu ikatan ukhuwah yang kukuh dan akhirnya membentuk perpaduan dan keharmonian yang dikehendaki oleh semua. Sekian. Padang Sah. Yang Amat Speaker, saya mengucapkan tahniah di atas usaha pihak kementerian dalam melaksanakan tugasnya untuk mengeratkan perpaduan di kalangan kaum negara ini. Tetapi saya lihat di sini melalui kajian yang kita buat dan juga pendapat-pendapat pihak-pihak universiti yang buat kajian, perpaduan kaum ini terdapat masalah di kalangan kanak-kanak. Kita tahu bahawa Jabatan Paduan ada buat program di kalangan tadika dan sebagainya dalam masyarakat. Tapi di peringkat pelajar sekolah rendah, maka di sini terdapat sedikit masalah di mana terdapat sekolah-sekolah vernacular yang diambil kesempatan oleh pihak-pihak pembangkang, terutamanya pihak-pihak parti pembangkang untuk menyemarakkan lagi semangat perkauman yang negatif. Jadi kita lihat di sini apakah peranan perpaduan Kementerian Perpaduan ni, terutamanya kepada pelajar-pelajar sekolah rendah ni. Sebab di atas hak-hak kebebasan bersuara, hak asasi manusia, mereka masuk sekolah vernacular ni ataupun sekolah jenis kesebaan ni, dan mereka ini di sinilah tempatnya bermulanya perpecahan kaum dan terdapat. Dan kita lihat di peringkat Asia Tenggara, hanya Malaysia sahaja yang mempunyai sekolah vernacular. Walaupun pembangkang buat rujukan di Singapura pun tidak ada sekolah vernacular. Jadi kita lihat di sini peranan harus dimainkan. Apalagi apabila kita ni pihak kerajaan, kita banyak menambah sekolah vernacular, sedangkan program perpaduan di peringkat sekolah vernacular ni kita tidak buat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kami sadar akan masalah ini. Tapi di dalam perkara ini, kerajaan mempunyai program-program tertentu bermula daripada anak-anak kita. Kita mempunyai sebilangan banyak sekolah tadika perpaduan di seluruh negara. Tujuan itu ialah untuk mendidik kanak-kanak kita dalam perkara mengeratkan lagi persefahaman, terutama sekali dari segi agama lain orang dan juga budaya kaum-kaum yang lain. Selain daripada program yang kita jalan dan ia amat berkesan sekali. Selain daripada itu ada program yang baru, saya tidak ada sentuh seperti tadi, yang kita telah perkenalkan, yang kami namakan intensif program. Kita sadar bahawa di mana-mana sekolah ini, di mana-mana tempat, nampaknya ada tendensi bagi kumpulan sesuatu kaum itu berkumpul. Dalam pendapat saya, ini tidak sehat. Jadi dalam perkara itu, kami telah memperkenalkan satu program yang dinamakan intensif program, di mana pelajar-pelajar seperti UiTM, di mana pelajar dia itu ialah terdiri daripada kaum bumi putra. Kaum bumi putra akan terus mengambil bahagia semasa mereka di dalam percutian. Mereka digalakkan untuk bekerja dalam sesuatu organisasi seperti yang diuruskan oleh ACCIN. Di situ mereka akan terdadah dengan berbagai kaum dan juga dapat mempelajari bergaul dengan lain-lain kaum yang bekerja di situ. Itulah tujuan utama kita, dengan harapan mereka akan dapat memahami keadaan itu di antara satu dengan yang lain. Ada juga kala berukun tetangga di sekolah rendah dan menengah kita tubuhkan untuk tujuan ini yang disentuh untuk menangani masalah yang disentuh oleh ahli yang berhormat sebentar tadi. Sebanyak 6.068 buah kala berukun tetangga telah ditubuhkan di seluruh negara. Antara tujuan untuk ialah menanam persefahaman dan penghayatan rukun negara.
bagi semua pelajar-pelajar yang terdapat dalam sekolah-sekolah itu. Ia juga mampu untuk mewujudkan perpaduan di antara pelajar berbilang kaum. Saya berpendapat tujuan kita ini semua ialah untuk mempromosikan, memantapkan lagi kefahaman di antara pelbagai kaum yang terdiri, yang kita dapati di negara kita ini. Oleh yang demikian, dimintalah semua pihak daripada sini atau sebelah sana untuk untuk membuat apa yang terbaik bagi kita untuk mengeratkan lagi persapahaman ini di antara semua kaum yang ada di negara kita ini. Sekian. Temerluk. Terima kasih Yang Di-Pertua, terima kasih Pak Menteri. Saya melihat salah satu daripada dasar untuk mewujudkan perpaduan negara Malaysia adalah menerusi penetapan perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, iaitu mengenai dengan bahasa Malaysia, bahasa kebangsaan, yang kemudiannya adalah penggubalan Akta Kebangsaan 1967. Jadi pengamatan saya ialah bahasa kebangsaan pada hari ini, terutamanya di kalangan bahasa pengucapan dalam budaya intelektual negara kita, semakin hari semakin mundur, semakin hari semakin merosak. Yang balik daripada barat bercakap dengan bahasa Inggeris, yang balik dari Timur Tengah bercakap dalam bahasa Arab. Jadi dalam kehidupan hariannya, akhirnya bahasa kebangsaan yang menjadi bahasa perpaduan itu telah jauh terpinggir. Tambah pula dengan aplikasi WhatsApp, Twitter, SMS, bahasa sudah jadi rojak, campur. Bahasa Inggeris, Melayu, tukar difahami. Jadi apakah tindakan daripada pihak kerajaan untuk memperkasakan semula bahasa kebangsaan, bahasa integrasi, bahasa perpaduan, dan mempopularkannya semula sebagai satu alat untuk ianya kekal, relevan, mengintegrasikan rakyat dan masyarakat pelbagai kaum dalam negara kita. Terima kasih. Yang berhormat, terima kasih banyak. Dalam pendapat saya, kita sama-samalah berpikir untuk mengatasi masalah kemungkinan ini akan berlaku. Tapi kami sadar bahwa dalam era globalisasi ini, kita terdadah pelbagai masalah. Pelbagai bahasa pun juga kita hadapi sekarang. Dalam pada kita mengakalkan bahasa kita ini, saya berpendapat ia bermula daripada kecil lagi, daripada rumah bagi kita untuk bercakap dengan mereka. Apa tindakan yang kita boleh ambil supaya mereka ini tidak tercicir daripada haluan kita? Seperti saya katakan tadi itu, kita sama-samalah berpikir untuk mengatasi masalah ini. Oleh kerana ini merupakan satu masalah yang kompleks, amat luas sekali bagi kita untuk membuat sesuatu program yang spesifik untuk sementara waktu. Saya berpendapat sedemikianlah keadaannya. Terima kasih. Silakan Bang. Terima kasih, Tuan Speaker. Menteri, saya mendengar jawapan Menteri mengenai usaha-usaha untuk memastikan bahawa integrasi nasional rakyat Malaysia itu diteruskan dan sebagainya. Saya nak tanya pada Menteri, adakah Menteri juga melihat tentang ada dalam budi bicara untuk memikirkan bagaimana isu-isu perkauman dan tindak-tindak perluan yang kebelakangan ini banyak terjadi, seperti rali baju merah dan sebagainya, di mana menteri-menteri juga turut terlibat dan juga wakil rakyat di sebelahan juga terlibat untuk menyokong rali-rali perkauman ini. Jadi ini penting. Kalau kata integrasi nasional rakyat, maka ini isu-isu ini juga harus ditangani. Kerana kalau ini berterusan, ia tidak akan menunjukkan bahawa kita adalah satu one nation and one country. So jadi ini yang penting, Tuan Speaker. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Saya pikir semua kita sadar, dan seringkali saya bercakap dengan akar umbi ini,
bahwa ini masalah perkauman ini timbul oleh karena bermula daripada kita sendiri juga. Jadi kalau boleh, sekiranya boleh, seperti saya katakan awal-awal tadi, marilah kita bersama-sama untuk mengilahkan semua ini. We all realize that in Malaysia, kita tidak mempunyai pilihan. We have to accept each other. We are multiracial society, religious dan juga multicultural society. Saya berpendapat semua pemimpin di sini ini tidak mendukung orang yang membuat sesuatu yang boleh memecah belahkan kita. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Muhammad Anafia bin Maidin Sepang. Terima kasih Tuan Si Speaker. 2.6 bilion belum terjawab. Sepang minta soalan nombor 8 dijawab. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Ditua, terima kasih Yang Berhormat Sepang. Hormat, Kementerian Pendidikan Malaysia memandang serius terhadap permohonan pembinaan sekolah baru, terutama di kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Untuk maklumat ahli yang berhormat, permohonan bagi pembinaan sekolah menengah kebangsaan Kota Warisan Sepang Selangor telah dihantar kepada Agensi Pusat untuk Pelaksanaan di bawah Rolling Plan 1 Rancangan Malaysia ke-11 tapi tidak diluluskan. Walau bagaimanapun, pihak kementerian akan memohon semula bagi pembinaan sekolah berkenaan di bawah Rolling Plan kedua Rancangan Malaysia ke-11 2017 dan 2018. Bagi tempoh rolling plan pertama 2016, jumlah permohonan yang diterima bagi pembinaan PPD, sekolah menengah baru, bangunan tambahan, gelanggang serbaguna dan conversion sekolah menengah teknik kepada College Vocational di daerah Sepang adalah sebanyak 5 permohonan yang melibatkan anggaran jumlah kos sebanyak Malaysia 130.13 juta ringgit. Bagi pelaksanaan di bawah Rolling Plan pertama Rancangan Malaysia ke-11 tahun 2016-2017, 2 projek yang akan dibina di daerah Sepang ialah pertama, pembinaan gantian penuh satu kelas prasekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Pantai Sepang Putra dan program conversion sekolah menengah teknik kepada College Vocational di Sekolah Menengah Teknik Sepang. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Speaker, terima kasih kepada Timbalan Menteri. Menteri, walaupun jawapan itu tidak memenuhi soalan saya yang secara spesifik lah, tapi saya ingin menyatakan bahawa adakah pihak menteri sendiri ada membuat rayuan supaya pembinaan sekolah menengah di Kota Warisan itu dimasukkan dalam Rolling 1 itu, sebab isu ini adalah isu yang telah lama dibangkitkan oleh khususnya Persatuan Penduduk Kota Warisan, sebab sekarang ini mereka mengadu sebab terpaksa hantar di sekolah yang agak jauh sedikit, iaitu sekolah menengah bandar sekolah tinggi, dan lebih malang lagi sekolah menengah bandar sekolah tinggi itu telah mempunyai student yang begitu ramai. Jadi dia akan mengakibatkan pelajar-pelajar ini ditempatkan dalam kelas yang jumlahnya mungkin 40 lebih. Jadi ini tidak memberikan faedah kepada pelajar, sebab guru untuk mengawal 40 orang murid dan sebagainya ini tentu akan memprejudiskan ataupun mengkompromiskan kualiti pendidikan itu. Jadi saya harap ada soalan saya adalah, adakah menteri ingin membuat rayuan semula? Dan saya harap menteri membuat rayuan semula supaya pembinaan sekolah dengan Kota Warisan ini dimasukkan dalam rolling pertama itu, sebab tapak telah pun ada dan saya rasa pihak kerajaan negeri pun mungkin boleh menyokong sekiranya pihak kementerian ingin membuat rayuan itu. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Sepang. Sebelum saya memberi jawapan kepada soalan tambahan Yang Berhormat, Tan Sri, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada 38,344 pelajar UPSR yang telah mendapat keputusan cemerlang semua A dalam semua mata pelajaran, dan ini juga merupakan peningkatan lebih daripada tahun lalu. Dan kepada pelajar-pelajar yang lain, saya ucapkan syabas juga kerana telah berjaya
melepasi 6 tahun pertama pembelajaran mereka dan akan melangkah ke sekolah menengah. Yang berhormat Sepang, untuk maklumat Ahli Berhormat, seperti mana yang saya telah maklumkan sebentar tadi, kita sedar dan kita akan membuat rayuan sekali lagi, bukan saja untuk dimasukkan dalam rancangan rolling plan pertama, yang mana kita sedar mungkin tidak sempat, tetapi kita akan memastikan rayuan ini dibuat supaya dapat memasukkan dalam rolling plan kedua. Itu merupakan hasrat kami dan kita sedar juga bahawa pelajar-pelajar khususnya enrolment sekolah di kawasan sekolah tersebut memang tinggi dan sekolah-sekolah berhampiran di kawasan juga ramai pelajar-pelajar. Tapi juga untuk maklumat yang berhormat ya, dalam bab tanah pula, tanah pemaju yang diwartakan bagi SMK Kota Warisan masih dalam proses serahan kepada pihak pejabat tanah Sepang. Jabatan akan memproses perolehan tanah setelah proses serahan pemaju sempurna, manakala proses pembidaan projek bagi sekolah ini akan dijalankan setelah tanah telah lulus dipohon menjadi tanah kerajaan persekutuan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Sri. Masih ada yang berhormat, sisi pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan berakhir. Usul Menteri di bawah Peraturan Masyarakat 12. Sila.